Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan pensyarah kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan Dr. Zainab binti Nawab Han yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, saya Siti Nur Hazikah binti Azham, PISMP RBT Ambilan Jun 2021, Mei 2026, kelas 2 akan membentangkan satu topik yang menjadi perbualan hangat dalam sektor pendidikan di negara ini, iaitu konsep kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia. Seterusnya, kita akan masuk ke topik pertama, iaitu konsep kesamarataan. Berdasarkan pautan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, kesamarataan dapat dimaksudkan sebagai sifat atau keadaan yang sama rata atau sama sahaja antara satu sama lain. Konsep kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia mempunyai perkaitan dengan konsep pendidikan untuk semua atau lebih dikenali sebagai Education for All yang diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 1990 yang bermatlamat untuk memastikan setiap individu di seluruh dunia memperoleh akses kepada pendidikan berkualiti yang mencukupi. Menurut Nur Azmina Jumadin pada tahun 2023, setiap individu layak diberi peluang dan hak yang sama rata dalam mendapatkan akses kepada pendidikan tanpa mengambil kira status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum, agama atau latar belakang. Dengan erti kata lain, konsep ini merupakan usaha berterusan yang mengetengahkan keterangkuman, kesaksamaan dan akses kepada pendidikan yang adil dan bermutu untuk semua lapisan masyarakat di Malaysia. Konsep kesamarataan ini terbahagi kepada 4 aspek iaitu kelas sosial, gender, lokaliti dan kumpulan minoriti. Konsep kesamarataan membawa banyak kemaslahatan yang signifikan dalam peluang pendidikan di Malaysia. Antara kekuatan konsep kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia adalah dapat menggalakkan perkembangan potensi dan minat pelajar ke tahap maksimum dan bertaraf global. Ia bertepatan dengan anjakan 1 PPPM 2013-2025 iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana ia sekaligus dapat mengurangkan kadar kes keciciran pelajaran dalam kalangan institusi masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja. Merujuk kepada kenyataan akhbar Berita Harian pada 2019, Menteri Pendidikan ketika itu mengumumkan 5 fokus utama pendidikan negara iaitu memperkasa program murid berkeperluan khas, memperbaiki kemudahan asas sekolah daif, melakukan reformasi sistem, reformasi digital dan membangunkan latihan pendidikan teknik dan vocational ataupun TVET. Tindakan sebegini sedikit sebanyak dapat menaik taraf sistem pendidikan negara, malah dapat mengasah potensi dan perkembangan pelajar dalam sesuatu perkara. Misalnya STEM dan program pendidikan khas integrasi PPKI merupakan inisiatif kerajaan dalam menerapkan konsep kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia. Selain daripada itu, ia dapat memupuk perpaduan nasional dan integrasi sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ia bertepatan dengan aspirasi sistem pendidikan Malaysia dari aspek perpaduan. Menurut rikasan eksekutif PPPM 2013-2025, murid yang berumur antara 7 tahun hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Hal ini menyatakan bahawa murid dapat belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan menerusi interaksi bersama murid lain daripada berbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Ia juga berkait dengan aspek identiti nasional dalam 6 aspirasi murid iaitu identiti nasional bukan sahaja dapat menerima kepelbagaian, malah ia dapat dicapai melalui penghayatan kepelbagaian tersebut.
Ia juga bersesuaian dengan kenyataan akhbar Sinar Bestari pada tahun 2023, iaitu penekanan konsep pendidikan manusiawi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberi fokus terhadap aspek kemanusiaan serta nilai-nilai yang didorong dengan penghayatan kasih sayang dan saling menghormati. Ia sedikit sebanyak dapat merealisasikan anjakan 3 PPPM 2013-2025, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Sebagai contoh, program rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun RIMUP ialah dasar pendidikan yang memberi fokus kepada perpaduan masyarakat yang menyasarkan golongan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Walaupun konsep kesamarataan ini membuka peluang yang besar dalam pendidikan, namun ia masih mempunyai kelemahan tersendiri. Antaranya ialah kekurangan tenaga pengajar yang berpengalaman dalam sesuatu bidang tertentu. Ini bertepatan dengan Nawar Abdul Mumen dan Khairul Farhah Khairuddin dalam kenyataan jurnal artikel mereka pada tahun 2022, iaitu tahap pengetahuan guru aliran perdana dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif PPI adalah di tahap sederhana. Sinar Harian pada tahun 2021 menyatakan bahawa Malaysia menghadapi isu kekurangan guru berkemahiran bagi mengajar kanak-kanak istimewa yang memerlukan pendidikan khas. Jika isu ini kekal berterusan, hasrat KPM untuk merealisasikan anjakan 4 PPPM 2013-2025, iaitu mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan adalah sukar dicapai. Selain daripada itu, pemanfaatan digital yang kurang aktif di institusi pendidikan terutamanya sekolah pedalaman dan luar bandar. Hal ini kerana masih berlakunya ketaksamaan sosial antara golongan bandar dan luar bandar yang wujud dari segi pendapatan, pekerjaan, teknologi dan infrastruktur. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat luar bandar memiliki akses terhad terhadap teknologi dan transformasi infrastruktur yang lambat. Situasi ini dapat dibuktikan dengan kata-kata Aslina Ali melalui Akhbar Malaysia Kini pada 2020, di mana terdapat beberapa pelajar terutamanya yang menetap di pulau dan ladang tidak mempunyai capaian internet yang cekap selain kekangan kemudahan teknologi seperti komputer dan telefon pintar. Contohnya, terdapat beberapa daerah di negeri Sabah dan Sarawak menghadapi masalah capaian internet. Antara daerah yang terjejas di Sabah ialah Semporna, Kunak dan Lahad Datu. Jika kerajaan tidak merancang pelan tindakan dalam menangani isu ini, maka anjakan 7 PPPM 2013-2025, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, masih belum dicapai. Seterusnya, kelemahan konsep kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia ialah penggunaan bahasa ibunda oleh beberapa etnik di sesuatu penempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sesetengah pelajar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ibunda mereka dan ia boleh menjadi satu kemungkinan di mana pelajar tersebut kurang fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Menurut Nur Zaihanis Zulkifli, Siti Nur Puteri Najihah Johari dan Nur Ashikin Ibrahim Elias Azizi, penggunaan bahasa sendiri oleh pelajar setempat menyukarkan sesuatu proses PDP di mana guru perlu cuba mempelajari dan menggunakan bahasa tempatan mereka dalam menarik minat pelajar untuk meneruskan pembelajaran di samping meningkatkan tahap pencapaian mereka. Sebagai contoh, negeri Sabah yang memiliki ratusan jenis etnik mempunyai bahasa mereka tersendiri seperti Kadazan, Murut, Bajau dan berbagai lagi.
Kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia merupakan suatu elemen yang terus dikejar dalam usaha memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang, lokasi dan kelas sosial mendapat akses yang sama rata terhadap pendidikan berkualiti. Namun, terdapat beberapa isu dan cabaran yang menghalang pencapaian matlamat ini, iaitu dari aspek jantina, kelas sosial, lokasi dan tenaga pengajar. Merujuk kepada Sinar Harian pada tahun 2022, sebanyak 58% berpendapat bahawa wujudnya ketidaksamarataan jantina di rumah, sekolah, tempat kerja dan sebagainya. Ia juga bertepatan dengan data daripada Berita Harian pada tahun 2020, iaitu sebanyak 0.711 skor menunjukkan jurang antara wanita dan lelaki dari segi penglibatan dalam ekonomi dan peluang, pendidikan, kesihatan dan politik. Misalnya, guru memilih kasih di mana pelajar lelaki sahaja sering diberikan peluang menjawab soalan berbanding pelajar perempuan. Oleh hal yang demikian, guru dan sekolah seharusnya bertanggungjawab membentuk persekitaran pembelajaran iaitu hak untuk belajar tidak dikaitkan dengan jantina. Hal ini kerana pelajar lelaki dan perempuan memiliki pemikiran dan gaya pembelajaran yang berbeza. Maka, guru hendaklah berpotensi mengenal pasti dan mengatasi isu perbezaan dengan berkesan. Antara inisiatif kerajaan dalam menangani isu ini adalah menerusi Professional Learning Community (PLC) yang menyasarkan golongan guru. PLC berlaku secara berkala di mana guru-guru mengadakan perjumpaan, perbincangan, berkongsi kepakaran dan bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Ia sekaligus dapat memperbaiki amalan pedagogi melalui kepekaan dan kesedaran oleh guru terhadap jantina di dalam kelas. Kelas sosial merupakan lapisan sosial atau kedudukan sesuatu kelompok yang sama dalam masyarakat tanpa membezakan apakah dasar pembahagian kelas itu, sama ada dari segi kewangan, kuasa, politik, pekerjaan atau dasar lain. Ia wujud disebabkan oleh perbezaan dari segi penghormatan dan status sosial. Contohnya, CA dipandang tinggi oleh masyarakat kerana memiliki status sosial yang tinggi, manakala CB dipandang rendah oleh masyarakat kerana memiliki status sosial yang rendah. Perbezaan status sosial boleh mempengaruhi peluang pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anak. Antara inisiatif kerajaan dalam menangani isu ini adalah menerusi Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pelajar miskin agar tidak tercicir bagi meneruskan persekolahan. Ketidaksamarataan peluang pendidikan di kawasan pedalaman berlaku disebabkan oleh kekurangan guru pakar yang berpengalaman dalam sesuatu bidang tertentu. Pertumbuhan pusat urban yang lambat, suasana persekitaran fizikal dan sosio-budaya yang kurang memberangsangkan. Bukan itu sahaja, jurang digital juga wujud di mana berlakunya perbezaan dari segi akses kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru. Terdapat sesetengah ibu bapa di kawasan pedalaman tidak mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Selain itu, guru-guru yang dibekalkan ke sekolah pedalaman kurang berpengalaman dan merupakan guru baharu. Infrastruktur di kawasan pedalaman juga kurang memuaskan dan sukar untuk berkomunikasi dengan orang luar. Antara inisiatif kerajaan dalam menangani isu ini adalah menerusi pelaksanaan program pendidikan orang asli atau peribumi yang mengetengahkan kesamarataan akses pendidikan pelajar orang asli dan peribumi seiring dengan pendidikan arus perdana. Tidak dapat dinafikan bahawa aspek tenaga pengajar merupakan salah satu isu utama dalam memastikan kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia. Namun, masih terdapat guru-guru yang kurang berkualiti dalam pengajarannya.
Ia bertepatan dengan jurnal artikel karya Muhammad Zakwan Abdul Rahim, Nur Faradila Muhammad Nasir dan Muhammad Ashraf Abdul Latif pada tahun 2020, iaitu tahap pengetahuan guru tentang pedagogi responsif budaya adalah sangat sedikit. Seseorang guru itu perlulah dilengkapi dengan pelbagai kaedah pengajaran, mempelajari cara berkomunikasi yang efektif dan mampu mengajar dengan berkesan walaupun ditawarkan untuk mengajar di kawasan pedalaman. Antara inisiatif kerajaan dalam menangani isu ini adalah menerusi pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan yang memberi fokus kepada pembangunan pegawai perkhidmatan pendidikan. Kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia membawa implikasi positif yang signifikan terhadap murid, terutamanya dalam aspek pembangunan potensi individu dan integrasi sosial. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang sama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang etnik, lokasi geografi atau status sosioekonomi. Dengan adanya kesamarataan, murid daripada pelbagai latar belakang dapat menerima pendidikan berkualiti yang setara, yang mana ini membantu dalam mengurangkan jurang pendidikan dan memperkasa murid untuk mencapai potensi penuh mereka. Misalnya, program pendidikan pemulihan khas adalah salah satu inisiatif yang diambil untuk memastikan murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran mendapat bantuan yang diperlukan bagi menguasai kemahiran asas dan membina keyakinan diri. Selain itu, kesamarataan peluang pendidikan juga mempromosikan perpaduan dan integrasi nasional. Dengan memupuk persekitaran yang kolaboratif di sekolah, murid dapat belajar untuk menghargai dan menerima kepelbagaian yang merupakan asas penting bagi pembentukan masyarakat yang harmoni. Ini secara tidak langsung menggalakkan pembentukan identiti nasional yang bersatu padu dalam kalangan generasi muda. Program pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Malaysia, misalnya, memastikan bahawa murid berkeperluan khas juga menerima peluang pendidikan yang sama, memperkukuhkan prinsip kesamarataan dan keadilan dalam sistem pendidikan negara. Konsep kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia juga membawa implikasi positif yang signifikan terhadap peranan guru. Dengan adanya kesamarataan, guru memiliki peluang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi setiap murid tanpa mengira kepelbagaian latar belakang. Selain itu, kesedaran guru terhadap kepelbagaian murid dalam bilik darjah juga meningkat, memungkinkan pendekatan pengajaran yang lebih adaptif. Kesamarataan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan murid tetapi juga memperkaya pengalaman mengajar guru, memperluas wawasan mereka dalam mendidik generasi masa depan Malaysia. Implikasi positif konsep kesamarataan dalam peluang pendidikan di Malaysia ialah setiap sekolah tanpa mengira lokasi, saiz atau jenis dapat menyediakan pendidikan yang berkualiti dan holistik kepada pelajar. Berdasarkan ringkasan eksekutif PPPM 2013-2025, ia bertepatan dengan ajakan 6 PPPM tersebut, iaitu mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Oleh yang demikian, sesuatu sekolah itu dapat melahirkan pelajar yang berkualiti tinggi dan bertaraf global. Malah, lebih banyak sekolah akan diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi SBT dan sekolah kluster kecemerlangan SKK. Ia sekaligus dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan komuniti sekolah tersebut. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.